Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ni kita masih ada tetamu lagi yang datang ke studio kita orang. Dan orang kata tetamu baru lah. Ya, tetamu baru. Dan sebenarnya jadual kita agak pack Hafiz. Lepas beberapa minggu ni ramai betul yang nak bercerita dekat platform studio kita ni. Betul. Dengan outdoor kan. Tapi itulah, dengan ada limitation masa, dengan kita pun ada kerja lain, kita usahakan juga untuk nak realisasikan, nak dengar cerita daripada diorang ni kan. Walaupun sekarang ni sebenarnya waktu agak singkat, tapi kita cuba juga nak dengarkan cerita pada guest kita. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, tekan link di bawah. Follow kita punya Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan pada korang yang nak cerita seram dengan kita orang, tekanlah link WhatsApp di bawah, bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan. Betul. Macam kita macam korang tengoklah, Santai Chill lah hampir menuju ke 100k. Tolonglah guys, 10k lagi. Dan insyaAllah kita pun dah berbincang dengan tim kan. Mungkin 100k ni kita akan buat satu khas untuk diorang. Kalau lah capai, bagi capai lah tahun ni. Bagi capai lah Jadinya so hari ni kita ada tamu kan. Logat dia aku macam kenal-kenal lah logat dia ni. Logat arah mana kan. Jadi kita tak nak buang masa, kita minta caller, bukan caller lah, tetamu kita perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Irwan Okay. Dari mana? Dari Kedah tapi sekarang dah menetap dekat Melaka. So hari ni ada cerita seram apa nak sampaikan? Cerita seram yang berlaku pada keluarga aku lah. Okay, setahun yang lepas, waktu Hari Raya juga. Waktu Hari Raya Hari Raya Hari Raya orang bergembira kan. Aku satu family memang tak ada rasa kemeriahan Hari Raya tu. Okay, disebabkan oleh peristiwa yang berlaku melibatkan sihir. Okay, so aku cerita sikit lah sihir ni macam mana kan yang berlaku dalam family aku lah. Bermula dengan daripada adik aku. Okay, waktu tu tahun 2021 akhir. Okay, dan dia call. Aku pun sebenarnya jarang adik call aku ni, tapi tiba-tiba dia call dan dia bagi tahu satu benda yang aku rasa macam mula aku rasa nak percaya ke tak percaya. Okay, sebab dia tiba-tiba dia kata kepada aku, okay Along, dia panggil aku Along lah. Dia kata, Along, akak sakit ni. Adik aku, tapi aku panggil dia akak lah. Bila adik aku call tu, dia kata dia kena buatan orang. Okay, jadi aku rasa macam aku tak percayalah. Dan aku katalah macam mana boleh kata kena buatan orang ni. Jadi dia bagi tahu yang dekat badan dia ada seketul batu. Seketul batu dekat dia punya anggota badan dia lah. Dan bila dia kata dia pergi ke hospital dan dia scan, tak ada apa pun benda. Maksudnya batu dalam badan lah. Dalam badan. Okay. Memang kalau sentuh tu memang betul-betul rasa batu. Itu permulaan. Dan dia bagi tahu bila dia pergi ke hospital, doktor kata doktor nak operate. Tapi alhamdulillah ada seorang doktor ni, dia mungkin dia pandai juga kan. Jadi dia kata dia bagi saranan kepada adik ni, kata jangan operate lah.
Saya rasa mungkin awak kena pergi berubat kampung dulu. Saya rasa mungkin awak perlu perubatan kampung. Kalau sebab memang diorang dah scan, patutnya memang akan jumpa ketulan tapi langsung tak ada. Itu yang doktor tu beritahu lah. Jadi selepas daripada itu, adik aku ni dia pergilah dekat rumah mak ayah kepada kawan dia. Okay, di mana mak ayah kepada kawan adik aku ni dia boleh berubat orang, dia ustaz. Okay, jadi bila dia pergi dan dia bagi tahu yang adik aku ni memang kena buatan orang lah. Okay, kena buatan orang. Cumanya waktu tu dia tak bagi tahu sangat lah sebab dia nak menjaga kan rahsia tu. Tapi akhirnya terkantoi juga bila anak dia sendiri kan bagi tahu lah dekat adik aku ni. Dia kata sebenarnya yang buat ni adalah orang terdekat. Sebenarnya dia nak tuju ni bukan kepada kau, bukan kepada hang. Dia nak bagi kepada adik aku seorang lagi. Salah tembak. Salah tembak. Okay. Itu sebenarnya kelemahan sihir tau. Dia nak bagi kepada orang lain, tapi mungkin orang tu kuat, dia pergi kepada orang yang lemah. Dia jadi macam tu. Jadi kan dia punya start daripada berubat tu. Start daripada berubat tu barulah bermulanya penderitaan dia. Bila dia dah usik kan, mulalah penderitaan dia. Menjelang maghrib dia akan rasa sakit badan dia, panas dekat dalam rumah. Bila kat dalam rumah tak apa, itu satu. Yang kedua ni dia mula rasa dicucuk-cucuk dekat kaki. Dia rasa cucuk, ada orang cucuk. Memang betul-betul orang tu cucuk dalam. Dia rasa macam tu, sakit. Okay, ni dua benda lah yang berlaku. Jadi kan orang yang berubat adik aku ni pula pun kena juga. Dia tiba-tiba kan, aku nak cerita pun macam benda tu macam lah orang kata apa, sihir ni berkuasa dah sangat kan, tapi sebenarnya Allah yang berkuasa. Okay, sebab dia mula datang dekat pengamal perubatan ni kan melalui mimpi. Dia mula warning. Dia kata kau jangan nak campur urusan keluarga diorang ni, biarkan, kau jangan nak berubat. Dia cakap macam tu. Maksudnya benda tu yang warning. Benda tu warning. Benda tu wallahualam dia dalam bentuk macam mana, dia bentuk tuan dia ke apa aku tak tahu, tapi itu yang orang tu bagi tahu kat adik aku lah. Jadi adik aku ni pula waktu tu dia berusaha juga nak pergi dekat ayah dia ni, sebab ayah dia ni walaupun memang banyak kali kena warning semua, dia tetap nak bantu adik aku ni. Sampailah satu masa dia punya kaki dia jadi bengkak, nanah. Lepas tu sekali dengan kawan adik aku pun kena, kau bayangkan, kena mimpi tu. Tiba-tiba orang tu datang, dia warning debuh penampak. Real punya. Memang aku rasa hardcore gila. Jadi kan bila benda tu, aku ni waktu ni ada dekat sini lah, family di Kedah. Jadi aku dengar tu aku rasa macam takkan sampai macam tu sekali kan. Adalah sedikit orang kata tak apa nak percaya 100%. Okay, tak apa. Kemudiannya bila jadi macam tu, mula adik aku jadi sakit dan sebagainya. Sampailah orang yang berubat yang pertama tu dah surrender. Disebabkan dia punya anak-anak dia pun minta pada adik aku, kata ayah tak boleh buat kot, sebab memang teruk sangat ni memang kuat ni. Hang kena pergi kat orang yang lebih kuat lagi. Okay, tak apa, kita pun dah berhenti di situ. So kita pergi pula kepada pengamal perubatan yang kedua. Okay, ustaz lah, dia juga adalah orang yang dengar kabarnya dia pun berubat Ustaz Kazim Ilyas. Okay, tapi dia perempuan. Okay, jadi kami pun pergi di sana. Bila kali yang kedua ni dia agak banyak informasi. Sebab dia boleh bagi tahu detail orang ni siapa apa semua ni. Cumanya dia tak bagi tahu tu bukan macam orang ni tak. Dia cuma bagi tahu, siapa orang ni dia macam pelik. Siapa orang ni? Orang ni awak hampa kenal ni. Orang ni. Tapi kenapa dia buat macam ni kat hampa? Dia macam tu. Faham tak? Jadi kan kami pun tanya-tanya lah kan, siapa. So dia bagi tahu lah kan detail-detail orang dia. Kami ni
seboleh-bolehnya tak nak menuduh. Kan, sebab kita pun tak nak menimbulkan konflik dalaman ke apa kan. Tapi dia pun sama juga, tewas. Dia pun kena benda yang sama. Dia kena seolah macam diganggu mimpi. Lepas tu family dia jadi macam kena kacau. Memang agak ni. Dia pun surrender. 2 orang dah surrender. Jadi pergi pula kepada 3 ke 4 pun lebih kurang sama. Okay, cerita dia lebih kurang sama. Sampai dia orang kata ini kuat ni. Bila kita tanya kenapa boleh kuat kenapa semua orang tak boleh? Bukannya dia upah orang tau. Dia sendiri yang buat. Faham tak? Dia sendiri yang buat. Dia kata upacara, dia kata macam ni tau. Dia kata upacara orang ni memang betul-betul dia buat. Dia tulis nama adik aku ni dalam tulisan Jawi pun semua ni. Dia buat kertas kain kuning, selendang pun sudah pakai. Lepas tu dia ada upacara dia sendiri buat. Han tak terkejut lah. Aku kata gila dah ni. Start daripada tu adik aku dah gila, dah jadi lain. Dia mula mendengar ada benda-benda yang mula orang kata merasuk dia. Macam apa? Bisik kat dia. Kata okey, hang bunuh abang. Hang bunuh sebab dia nak buat kat adik aku ni. Abang kepada ni lah kan. Tapi tak berjaya sebab dia kuat kan. Jadi kan adik aku ni pernah satu ketika dia dah jadi macam, aku nampak lah, family aku nampak lah. Aku sendiri pun nampak dia macam bengong tau. Dia kata kalau aku tak buat benda ni, aku sakit. Dia kena macam mana tau. Dia kena, hang kena cekik abang hang kena. Sampai satu masa pernah mak aku cerita, dia pernah nak ambil pisau. Sebab dia dah tahan dengar bisikan-bisikan yang macam tu. Aku itu balik kampung kan, itu lah tahun lepas lah. Aku duduk tengah sembang kan dia. Tiba-tiba dia boleh pula kata jangan kacau aku. Dia cakap macam tu, jangan kacau aku. Bising lah. Aku kata kenapa? Alung dengar. Tak dengar apa pun. Ada orang duk gelak. Dia macam tu. Aku kata gigi, betul ke? InsyaAllah, kesian adikku. Sampai dia pernah nangis-nangis. Dia kata tak sanggup lah. Dia selalu didatangi mimpi. Okay, mimpi yang agak menakutkan. Suruh hang bunuh abang hang sampai bila hang nak jadi macam ni? Disebabkan abang hang nak menanggung derita. Dia macam tu lah, syaitan punya bisikan kan. Hang bunuh abang hang, settle masalah. Han pun dah tak sakit dah. Dia macam tu. Okay, jadi kan sampailah satu waktu tu kami mereka ikhtiar lah. Ada satu, aku pun tak tahu lah dia ustaz ke apa. Macam sebelum ni ustaz, tapi ni dia nampak macam orang biasa lah. Orang biasa kan, orang yang boleh berubat. Tapi itulah dia pakai keris semua lah. Tapi itulah antara sebab musabab sikit lah. Ada juga pengajaran nanti aku cerita. So daripada dia ni adalah nampak ada sedikit kurang. Okay. Tapi ada juga benda yang jadi teruknya. Dia ada pro and cons. Okay. Jadi ada seorang pengamal perubatan ni, dia jenis dia, kaedah dia bagi dia seru orang tu, benda jin tu masuk kepada adik aku ni lah. Jadi bila adik aku ni dia rasuk dan benda tu bercakap, so dia bagi tahulah dia daripada mana apa semua. Dan bagilah jamu lah, makanan apa. Itu kaedah dia. Kan. Lepas tu yang aku ingat tu, dia mula bagi benda dekat family aku. Contohnya macam peninding kononnya. Contohnya macam ada biji saga. Biji saga ni dia kata baik ni, bagus, daripada alam bunian lah, dia kata macam tu. Dia pelik sikit. Tapi nak buat macam mana kan, waktu tu kita dah ikhtiar banyak kan. Lepas tu dia bagi pula ada bentuk macam duit bunian. Lepas tu apa kayu cengal apa semua ni kan. Macam apa, dia rendam dengan minyak apa semua kan. Okay. Jadi dia hanya bagi. Dia kata ni sajalah ni, bagi apa semua. Jadi family aku ni ambil lah kan, ambil. Okay, so tapi bagusnya yang pengamal perubatan ni dia selalu follow up.
Dia selalu tanya khabar, macam mana, okey tak adik, apa semua, okey. Sampailah satu waktu sangat-sangat teruk, di mana bulan Ramadan berlaku. Ni teruk. Waktu tu macam dah okey sikit kan, dah macam dah slow sikit kan, hanya sakit-sakit biasa kan. Tapi kali ni dah berubah. Bila waktu bulan Ramadan makin teruk. Dia dekat tempat kerja pun jadi dah. Dia jadi panas. Dia tiba-tiba jadi meracau. Pernah satu waktu tu dia pengsan. Tu teruk lah. Lepas tu dah kena, dia daripada cucuk kan, sakit dia dah jadi macam apa, orang ambil pisau, orang hiris, lepas tu ambil buah limau kan, perah dia punya kepedihan dia. Lagi teruk. Dan dia selalu mengalami mimpi-mimpi yang lagi teruk. Mimpi dia seolah-olah dia kena ikat lah, apa, memang teruk lah. Jadi waktu bulan Ramadan ni, adik aku yang patutnya orang buat dia tu kan, dia call aku. So dia bagi tahu, kata, Long, macam mana ni Long, kita kena buat sesuatu kat adik kita ni kan. Sebab sampai satu tahap adik aku ni dah kurus gila. Tapi Alhamdulillah adik aku ni dia kuat semangat. Dia kuat semangat, dia still melawan lah benda tu kan. Jadi aku pun bincang dengan adik aku. Aku kata kita ikhtiar lagi kan, cari ustaz ni mana-mana. Tapi waktu tu dalam aku nampak family aku macam putus asa, sedikit ketakutan. Dan adik aku yang lelaki ni, dia mula berdendam dengan orang tu. Jadi dia pun kata dengan aku, dia kata, Along, kalau perlu kita pi Siam, kita balas balik. Nak jadi apa jadi lah, mampu dah. Dia cakap tu. Aku kata, tapi masa tu memang dah kenal lah siapa yang buat. Kita dah kenal lah. Sebab banyak kita pergi, semua petik yang sampai satu tahap jin tu pun masuk apa semua, dia pun beritahu. Jadi waktu tu aku katalah kat dia, aku kata, jangan macam tu kan. Walaupun apa yang terjadi, kita kena ikut apa, jangan lari daripada landasan agama tu. Sebab kalau kita pergi ke Bomo Siam, lagi teruk sebenarnya. Sebab benda-benda material tu pelik-pelik lagi. Aku cakap dengan adik aku. Tapi adik aku dia gila dah. Dia dah jadi hilang pertimbangan lah. Aku tengok family aku semua macam dah hilang arah lah. Sebab aku duduk Melaka ni, aku jauh sikit dari diorang. Jadi aku boleh lah, aku boleh bagi diorang relax lah. Jadi sampai satu hari tu kita bincang macam sampailah waktu malam tu, adik aku kata, dia cakap macam ni dengan aku. Dia kata, ustaz-ustaz semua tak boleh pakai Long. Dia cakap macam tu, tak boleh pakai. Semua ustaz-ustaz tak boleh langsung nak hantar balik ke apa ke. Kalau macam ni susah lah kita. Bila kita buang, dia hantar lagi. Dia buang, kita hantar lagi, susah lah. Kita gunalah cara lain kan. Matlamat tak menghalalkan cara lah. Dia cakap macam tu kan, macam-macam. Lepas aku pun jadi marah lah kan. Kata kita ni kan, macam mana pun tak mungkin kebenaran tu mengatasi kebatilan. Aku cakap kita kena berusaha dan kita kena sabar. Kalau kita ikut jalan pintas, kita takkan boleh menang. Aku cakap tu, kita takkan boleh menang. Kita malah jauh lagi daripada petunjuk-petunjuk kan, daripada Allah. So subuh tu aku call sepupu aku. Aku pun jadi tak boleh nak tidur tau. Sebab aku dalam hati aku kata, ish, tak boleh jadi ni, family aku ni teruk sangat ni kan. Sampai jadi macam ni, dah jadi nak lari daripada agama lah. Aku tak mau macam tu. Aku call sepupu aku berterus terang. Sebenarnya family aku ni dia macam nak simpan rahsia sangat kan, dia tak nak bagi orang tahu. Jadi bila aku bagi tahu kat sepupu aku marah agak lah. Kata kenapa benda ni tak beritahu kan, bagi tahu saja kan. Sebab apa? Sebab bila sama-sama tahu, diorang pun boleh suggest ustaz mana. Jadi daripada situ dia bagi seorang lagi ustaz. Alhamdulillah, daripada situlah aku rasa mula nampak perubahan lah sikit adik aku ni. Tapi ada cerita ada juga. Okay, jadi kan bila bulan Ramadan apa semua, ikhtiar ustaz dan juga aku pun minta 10 malam terakhir tu daripada kawan-kawan apa semua kan, baca doa apa semua kan, buat solat hajat ke untuk adik aku ni. Sebab adik aku ni memang teruk sangat lah kena. Sampailah hari raya pertama
Hari raya pertama ada buat hal lah adik aku. Lagi teruk hari raya pertama. Hari raya pertama tu kita orang raya apa semua tu. Lepas tu petang tu kita orang pergi berubat apa semua ni. Okey lah, tak apalah. Dia minta pelik-pelik lah, buluh ada duri lah apa semua tu. Okey lah, kami pun bagi. Bila ni ustaz yang sebelum ni, bukan sepupu aku bagi ni lagi. Ni orang apa, pengamal perubatan yang aku cakap yang dia bagi barang tu. Okey, kami still, sebab dia bagus, dia follow up dia bagus. Okey, jadi orang yang buat dia tu dah nak berdekatan dengan kawasan kami. Sebab hari raya kan. Jadi kan dia punya impak dia tu lain macam tau. Makin kuat sampai kat adik aku ni setiap masa boleh kena rasuk. Hang bayangkan lah, waktu tu kita orang nak on the way nak balik tu, family aku dia nak pergi masjid kan. Waktu tu nak solat maghrib. Tiba-tiba adik aku ni dia boleh pula sound, "Jangan pergi," dia cakap aku tu. Lepas tu mak aku pula kata, "Ham boy, hang nak melawan dengan aku lah." Sebab mak aku dah tahu dah adik aku ni dah memang kena rasuk dah. Hang nak melawan aku ah. Mak aku pun baca ayat kursi. Ambil hang. Dia pukul mak aku. Jangan main. Lepas tu kan dia pukul mak aku. Tapi kelemahan benda ni, dia tak boleh dengan lelaki tau. Dia takut sikit. Jadi bapak aku drive tu. Bapak aku sound lah, kata, "Boy elok sikit." Adik aku yang duduk tepi ni, dia dah kena penampar lah. Memang kasar gila benda lah ni. Jadi kami terpaksa berhenti kat tepi, naik 2 kereta. So aku pun pergi lah. Kata pasapa ni kan, berhenti kat tengah-tengah hutan ni. Sebab waktu maghrib ni kan. Kata, ni Long, hang kena drive. Abah kena duduk tepi ni adik hang ni. Pasal apa? Tiba-tiba pula dia jadi mengamuk ni. Sudah. Aku kata okey, tak apa, alun drive. So kereta aku ni, adik aku yang lelaki tu kan, yang tu kena drive lah. Sebab dia tak boleh. Adik aku yang kena rasuk ni, bila dia kena rasuk, bila dia nampak adik aku yang patutnya yang kena buat, dia lain macam tu. Dia nampak macam dia nak menyerang. Sebab tu kita orang terpaksa asingkan dia. Jadi waktu tu kita orang terpaksa ambil tindakan solat di masjid ke apa tu. Kita pergi dekat sepupu aku bagi tahu tu kan, ustaz tu. Kita orang pergi terus. Pergi waktu tu penat tu, pergi juga. Pergi raya pertama. Pergi, tiba-tiba adik aku ni dia bertindak agak pelik sikit. Dia mula bukan orang lain lah. Tiba-tiba pula dia kata ke aku, "Long, nak pergi mana ni Long?" Dia cakap lembut kan, "Nak pergi mana ni Long? Jom kita balik rumah main mercun." Dia nampak pelik. Aku kata, sabarlah kan, kita nak pergi berubat hang ni. Tak payahlah, okey lah kot. Akak dah rasa akak dah okey ni. Tak apa Long, jom lah kita balik Dia jadi pelik tau. Lepas tu sepanjang perjalanan tu asyik nak pergi terkencing lah. Bayangkan lah, sampai nak dekat dengan orang yang berubat tu kan, dia lagi pelik. Dia sampai bayangkan lah, dia sepatutnya orang normal kan, dia suka nak main handset kan. Ni tak, dia diam je. Tengok mata dia pun gelisah lain macam kan. Dah sampai kat rumah tu, aku kata, "Kakak keluar." Tiba-tiba dia buat degil pula kan, dia tak nak keluar. Kerah macam tu. Dia memang dengan lelaki dia takut. Jadi bila aku kata keluar, hang keluar, dia tak mau keluar. Aku pun tarik dia. tarik dia merontak. Tak mau. Macam tu kan. Dia jadi lain lah. Dia dah jadi kata benda ni rumpanya dah masuk dah. Kan. Kita tak tahu kan. Jadi dah sampai kat sana, ustaz ni pun yang aku nampak dia bagus lah kan. Dengan perempuan apa semua, dia tak pegang, dia pakai sarung tangan apa semua. So dia pun bercakap-cakap kan dengan benda tu, dan dia suruh buat pengakuan kan, hang ni sebenarnya datang daripada mana. So dia bagi tahulah sebiji macam yang sebelum ni. Jadi bila dia dah bagi tahu apa semua tu, dah psycho apa semua, dah buang apa semua ni, barulah dia nampak okey sikit. Okay. Lepas daripada kejadian tu, aku rasa agak teruk, agak benda tu jadi agak serius apabila adik aku merakam benda tu.
Dia merakam perbuatan. proses perubatan tu dan benda tu mengaku sebagainya. Tu aku rasa titik permulaan lah. Bila dia pergi post dekat grup kan, grup family lah. Kita tak menuduh, cumanya kita bagi tahu benda tu, bagi tahu lah kan, macam ni. Dia dah jadi macam agak besar bila orang yang buat tu dia kata aku tak buat. Dia ada dalam grup Dia tu sekali lah. dalam grup tu. Dia tak mengaku. Tapi dia ada dalam grup tu. Bini dia ada. Bini dia ada lah. Tapi bukan dalam grup sebenarnya. Ini grup kecil-kecilan tu. Okey, jadi kan dia mula kononnya lah, dia di pihak sana dia kata aku tak buat. Benda ni fitnah. Benda ni aku nak kena pergi rumah kita orang lah. Rumah. Jadi diorang pun satu family datang rumah. Tiba-tiba kita orang pun tak ready apa, dengan adik aku terlantar dah macam main hidup dah. Tiba-tiba datang tu kita orang terkejut lah kan, sebab memang pantang larang yang diorang pengamal perubatan kata orang yang disyaki buat tu jangan datang rumah sebab hari raya kan. Diorang nak datang tu bukan diorang datang nak menziarahi pun, diorang datang ni untuk diorang nak bagi tahu yang diorang tak buat, kononnya lah bapak ni. Jadi aku pun tak bagi diorang masuk rumah, duduk rumah kan. Memang teruk jugalah kan. Aku layan tetamu kan, tapi nak buat macam mana? Masa tu keadaan tegang sikit. Memang tegang gila. Dan kita orang jadi, tahu aku cakap fobia kan. Selama ni kita dengar orang ni, orang tu datang kat depan kita, hang boleh hadap apa benda tu? Ya, kita mesti marah punya. Marah, lepas tu takut pada weh. Ya. Kan, okey tak apalah. Dia pun datang pun semua. Dan kita pun cakap baik-baik dengan dia. Cakap, kami tak tuduh dan kami sendiri pun tak mau, kalau boleh tak berharap kalau boleh di antara kita ni ada yang jenis macam tu, adik-beradik macam tu lah aku cakap dengan kawan-kawan. Jadi kalau minta ada letak apa-apa kat rumah ni, tolong ambil balik lah. Aku cakap macam tu lah, tolong lah. Kami pun banyak benda kami nak buat kan. Dia pun kata tak buat lah, ambil Quran lah, apa nak junjung Quran lah apa. Dia sendiri pun pandai bab agama. Dia buka habis ayat Quran lah, hadis lah. Kan jangan main-main. Jadi kan tempoh dia datang ke rumah aku tu, aku rasa dalam 2 jam 3 jam juga. Tapi lepak luar je bro. Sampailah adik aku ni kan, dia ada bagi pengamal perubatan tu bagi biji saga apa semua. Hang bayangkan lah, sebab kononnya biji saga ni boleh ni kan daripada sihir. Adik aku ni saja dia buka biji saga tu, tiba-tiba pecah bro. Pecah berkecai depan mata aku. Tapi waktu tu aku ingatkan benda tu adik aku terjatuh kan ke apa kan. Tak, benda tu terpecah. Dan aku pun tak tanyalah adik aku kat depan orang suspek ni kan. Jadi pecah. Lepas tu dia pun jadi huru-hara sikit. Dia pun jadi pening apa, aku pun tak tahu. Lepas tu sampai maghrib baru diorang balik. Waktu tu tanda-tanda rumah aku jadi lain sikit. Jadi panas nak mampu. Bini aku dengan anak aku jadi migraine kat dalam rumah. Migraine. Mak aku pun jadi migraine. Perempuan lah, especially perempuan. Aku pun jadi letih macam mana orang. Okay, tak apalah. Dia pun kata dia pun tak hantar apa pun. Dan kami pun dah minta maaf apa semua. Kalau kami silap, dia pun kata dia minta maaf. Okay fine, tak apa. Dia pun balik. Jadi balik ke, masuk ke rumah apa semua. Adik aku yang tengah sakit ni, aku cakap dengan adik aku, InsyaAllah mungkin lepas ni hang okey dah kan. Harap-harap benda tu dia dah ambil balik. Okay, tak apalah. Adik aku pun kata InsyaAllah okey lah, dia akan baik kot kan. Dengan dalam keadaan terlantar semua tu, tiba-tiba 3-4 minit macam tu, adik aku nazak bro. Bayangkan lah. Aku pun semayang maghrib lah, selesai apa semua. Lepas tu 4-5 minit macam tu,
mak aku keluar daripada bilik nangis-nangis. Kata, adik hang tu. Siapa tu? Ya Allah. Aku kata, siapa pula dah? Aku pergi tengok, Allah nazak. Aku sendiri rasa macam Allah, adakah sebab benda tu ditarik adik aku pun nyawa pergi? Aku terfikir gitu lah. Terfikir aku tu lah, betul ke? Apa yang aku nampak, aku tak ready lagi kot keadaan macam tu. Adik aku dah tarik keluar air mata. Lepas tu ayah aku ni dah mula dah suruh dia mengucap apa semua. Aku pula jadi kelang kabut. Aku ni nak panggil orang masjid ke apa ni sekarang ni? Apa ni, baca Yasin ke apa ni? Lepas tu bini aku pula dia tengok. Bini aku pun dia tengok situasi tu. Bini aku kata kat aku, dia kata, bang, ini bukannya nak mati lagi ni. Dia cakap begitu lah. Tapi waktu tu aku dah kalut dah. Aku kata, oh tak boleh. Nak kena panggil, nak start motor pergi masjid bini aku kata, jangan. Tak, dia okey ni. Dia sebenarnya hidup lagi ni. Dia ni kena buat orang, kena call ustaz ni. Lepas tu aku pun ikut lah cakap bini aku ni. Tapi bukan call ustaz, call yang perubatan yang aku cakap yang bagi barang tu kan. Pijit saga tu. Pijit saga tu. Call dia kata, ini bukannya apa nak nazak ni. Ni kena dah ni. Dah kena. Dia ada datang ke rumah. Dia datang. Abang tahu tak, dia bawa berapa banyak setan dekat belakang, dekat depan rumah. Dekat bawah pokok. 1, 2 besar. Belakang ada. Hang tahu tak, waktu tu kat rumah aku panas satu hal. Dekat dapur dah bunyi macam-macam. Bunyi apa? Bunyi pinggan, mangkuk, apa semua aku tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu adik aku ni seorang lagi, dia pun ada juga kan, ayah dia pengambil perubatan tapi kat Terengganu kan. Dia WhatsApp lah, tapi orang tu boleh scan daripada jauh. Dia scan, dia kata banyaknya syaitan. Dia kata dekat belakang rumah ada. Dekat, hang bayangkan lah, dia duduk tengah nak berubat dekat rumah dia kat Terengganu tu. Dah kena warning lah. Atas atap dia katuk, pam. Kau tahu lah, dia sendiri kata, jangan main-main ni. Dia kata ni, jangan main-main ni. Benda ni kuat ni. Hang bayangkan lah. Dah tu bini aku pula dah nak kena rasuk. Sudah. Hang bayangkan lah, aku waktu memang huru-hara nak mampu ya. Bapak aku tu, aku nampak bapak aku dah jadi macam apa lagi. Maksudnya bapak aku tu patutnya cool kan. Dia jadi paling pemarah sekali. Dia marah orang yang buat dia, anak dia kan. Dia tak guna apa anda buat kat anak aku ni kan. Aku tengok baru rasa macam memang teruk sangat dah ni. Ini memang idea paling bodoh kali dia datang sini kan. Dia datang sini adalah idea paling bodoh kali. Jadi apa yang kita orang buat melalui video call. Dia orang yang berubat tu, dia buat daripada video call. Kebetulan waktu kejadian tu, kawan-kawan adik aku yang kerja datang. Dia saksi. Dia datang, jiran aku pun datang. Kita stop je lah azan kan. Boleh. Alright. Okay, kebetulan waktu tu kawan-kawan dia datang nak ziarah hari raya lah konon. Dan nak ziarah keadaan dia lah. Jadi bila dia tengok tu, adik aku tu makin teruk. Kali ni dia punya ni betul-betul macam nazak. Sampai terangkat, aku tengok terangkat kepala dia. Dan aku tengok keadaan dia tu macam memang betul-betul terseksa gila. Jadi kan, aku pun rasa macam aku kena buat sesuatu lah kan. Macam mana aku nak buat. Jadi bila pengamal perubatan yang tadi tu, dia pun buang apa semua kan. Okey, dah kurang. Tapi dia datang lagi. Kali ni memang betul-betul sebab setan dekat depan rumah aku tu memang banyak gila. Panas tu, ya Allah, aku tak tahu nak cakap. Memang panas gila, berpeluh aku ni. Okey lah, lepas tu aku pun tengok adik aku ni, dia suruh aku bagi ayak apa semua. Aku pun sapu kat adik aku ni. Sapu. Tiba-tiba kan, adik aku ni daripada kerasukan benda jahat ni, setan ni, tiba-tiba ada satu entiti yang lain masuk kat adik aku ni. Okay. Itu benda yang aku rasa pelik Benda tu benda macam baik sikit. Tiba-tiba kan, hang bayangkan adik aku tiba-tiba dia bercakap macam ni, Long,
Terima kasih dong. Dia cakap gitu. Aku tahu apa siapa pula dah. Kan? Terima kasih dong. Dia cakap, aku pun jadi takut lah kan. Kata, nak mati ke adik aku ni? Lepas tu tiba-tiba dia panggil adik aku. Yang seorang lagi, Angah, Maisat, Angah. Lepas tu adik aku datang lah. Kenapa? Angah, hati-hati Angah. Hati-hati Dia cakap macam tu. Sudah aku kata, kenapa pula ni, ya Allah kan. Tiba-tiba adik aku ni boleh bangun. Lepas tu yang pengamal perubatan tu, dalam masa sama dia duduk tengah ni dengan kita orang ni, dengan kami. Dia kata, okey, hang tunjuk mana hang letak barang. Hang tunjuk mana hang letak barang. Dia cakap begitu. Lepas tu dia bangun. Tiba-tiba bangun. Dia tak boleh bergerak ni. Boleh bangun. Bangun dia jalan-jalan dekat satu bilik tu. Tiba-tiba dia terajang bilik tu. Bang. Dia kata, sini. Dia kata, kami pun pergilah dia tunjuk tu, kami pergilah kan. Apa benda ni kan? Tak ada apa pun. So ambil air jirus. Rupanya dia bukan letak benda, dia cuma baca-baca mentera ke apa kan. Dia hembus. Dia hembus kat situ. Hembus Dia hembus. Itu aku cakap, dia kalau orang yang ni kan, dia letak benda. Ini dia sendiri yang buat. Dia hembus setan tu. Okay, lepas tu tiba-tiba dia kata, orang yang ni tanya lagi, kat mana lagi hang letak? Kat depan rumah ni, dia kata. Kami pun semua ikut dia. Dia duduk berjalan apa semua. Okay, dia tunjuk ini, sini. Bila dia tunjuk sini apa semua, kami duduk jiru-jiru ayam tu apa semua. Tiba-tiba masuk entiti yang lain pula, yang jahat tadi. Gelak pula. Aku nak bagi dia mati. Macam tu lah kan. Aku nak bunuh dia ni. Dia tunjuk adik aku yang lelaki tu. Yang tu. Kami pun ni apa semua. Lepas tu dia jadi orang yang kedua pula. Dia kata sabar, InsyaAllah, dia kata akan sembuh. Dia kata Waktu tu aku jadi macam blur ke lah. Ni apa benda ni kan? Tak pernah pula jadi macam ni. Sebenarnya benda jahat masuk, benda baik pula masuk kan. Tapi dia sopan santun. Okay dah, tak apa. Kami bergelut dalam, aku rasa daripada maghrib tu sampai pukul 11 bergelut tu. Sekejap masa nak buat benda tu apa semua kan. Lepas tu rumah still tak settle lagi. Aku rasa masih panas lagi. Bini aku pula tiba-tiba nak masuk benda tu. Aku pula pegang bini aku, kata istighfar kan, zikir apa semua. Zikir. Dia menggeletar. Dia nak masuk benda tu. Lepas tu adalah adik-beradik family datang kan, sebab kita orang kata teruk sangat. Dia pun datang bagi support. Sampailah dalam pukul 12 macam tu, kami putuskan untuk pergi juga dekat rumah orang yang berubat tu. Jarak perjalanan dia jauh kok, dalam 13 kilo kok. Jauh juga. Tapi dah pukul 12 malam, kita orang bergerak lah. Bergerak sampai dekat sana apa semua. Dia pun berubat apa semua. Tapi dalam perjalanan tu, adik aku yang tadi ni kena rasuk ni memang lain. Dia jadi baik. Dia siap. Dia kata kat mak aku, kata ibu sabar, ibu sabar tau. Dia kata, dia pula dah bagi menenangkan mak aku ni. Patutnya kita lah tenangkan dia. Kata sabar kakak tak. Dia kata sabar bu, sabar insyaAllah. Kata pula dah. Lepas tu dia pula bagi nasihat pula. Dia boleh bagi nasihat. Dia kata Kak Long, bini aku lah. Dia kata Kak Long tu pun kena hati-hati juga tu. Dah aku pun dia bela kak. Bila mak aku kata adik hang ni sepa dah, tiba-tiba pula jadi macam ni. Okey lah, dah berubat apa semua, okey dah sikit. Balik semula ke rumah. Esok pagi tu memang meletih lah kita orang semua. Adik aku jadi orang lain. Okey. Aku rasa kita kena sambung part tu. Sakit hati kan. Okey, sebab bukan apa, kita masa ada limit sikit untuk hari ni. Jadi aku rasa cerita masih panjang lagi kan. Jadi macam biasa, kalau kau berminat dengan cerita ni, apa lagi, komen, like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Okay, aku harap cerita ni dapat lagi memberi
kesedaran pada orang luar sana. Walaupun kita belum cerita lagi, kita dah nampak kat sini macam mana situasinya, betapa intensnya cerita kali ni. So apa lagi kita tunggu untuk part 2. Alright. Okay, jadi jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.